بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رسولنا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Macam biasa kita zahirkan rasa terima kasih dan syukur pada Allah dengan limpah kurnia dan inayah, khususnya kederak yang Tuhan kurniakan buat kita boleh guna untuk buat ketaatan. Kita sembahyang maghrib dan kita manfaatkan waktu yang seketika sementara kita nak tunggu solat isya. Kita manfaatkan waktu seketika ni untuk sama-sama kita mentelaah dan menghayati ataupun mentadabbur kitab suci Al-Quranul Karim, dan ini merupakan proses untuk kita membentuk kekhusyukan kita dalam solat. Pasal salah satu cara nak dapat khusyuk ni, salah satu cara menuju ke khusyuk, kita kena faham benda hak kita baca lah. Salah satu cara menuju ke kekhusyukan. Khusyuk ni dia macam berkat lah, tak boleh nak tafsir. Berkat ni dia jenis benda boleh rasa. Khusyuk pun benda jenis rasa juga. Cuma jalan nak pergi ke dapat rasa khusyuk tu, salah satunya kena faham lah hak benda kita baca. Bukan setakat terjemahan, tapi kena faham maksud dia. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, terjemah Melayu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apa maksud pemurah? Apa makna kasih? Kita faham maksud pemurah dan kasih ni lah di antara cara nak bawa kepada dapat khusyuk. Bukan faham tu khusyuk dah. Khusyuk ni macam berkat lah. Nak ta'rif tak boleh, cuma boleh rasa. Masing-masing berkat rasa. Macam berkat lah. Kita nak ta'rif pun payah. Hanya orang boleh rasa, dia rasalah berkat. Berkat umur, harta. Macam tu juga khusyuk. Benda yang boleh rasa, tapi cara nak pergi ke khusyuk ni salah satunya dengan cara faham. Bila sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah, pemurah Allah tu apa maksud? Kasihnya Allah tu apa maksud? Kalau kasih kita dengan hati, kasih Allah Ta'ala lagu mana? Atau lagu itulah yang boleh bawa kepada dapat yang khusyuk. Pemurah Allah dengan maksud bagi kepada orang taat dan kepada orang yang kufur. Bagi orang yang kufur kaya pada kita lagi. Orang hak taat, hak semayang dengan tak semayang, kaya tak semayang daripada hak semayang. Allah Ta'ala bagi kepada orang yang taat pada dia dan kufur pada dia. Ni maksud pemurah. Kita kalau nak bagi benda, bagi ke orang yang kita suka. Orang yang duk kata kat kita, duk kutuk kita tak bagi. Kita tak sampai maqam pemurah. Itu makna pemurah Allah. Bila kita reti dan kita faham maksud, dia boleh membawa kepada dapatnya kelazatan ibadat. Jadi Alhamdulillah, antara banyak-banyak jadual kuliah kita ni, salah satunya kita mentadabbur makna-makna Al-Quran, dan ayat tu kita akan guna dalam semayang. Kalau kita tak guna pun tu imam guna baca, kita boleh tadabbur, dan tu salah satu jalan membawa kepada khusyuk. Kalau tak faham tak khusyuk tak faham dan tak khusyuk, nak main khusyuk guna tak faham.
Tu yang duk merayak pi merata, duk merayak pi menega kebak, duk merayak pi nak pi rumah Kenuri, rumah Haji Yusuf. Dalam sembahyang tu duk tok balik, tunggu anak-anak masuk kereta pi Kenuri. Tu pasal apa? Pasal tak tahu hak duk baca tu maksud apa. Jadi dia duk merayak merata. Jadi salah satu nak tarik jiwa kita supaya tadabbur dan akhirnya mendapat khusyuk dengan kita mentadabbur dan memahami makna-makna Quran. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung kitab kita Tafsir Nurul Ihsan pada muka surat 47. Lebih kurang di tengah-tengah kita nak sambung pada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kita nak sambung situ. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Apa makna ayat ni? Seperti barang yang kami jadi pesuruh, seperti barang yang kami jadi pesuruhan kepada kamu itu rasul daripada bangsa kamu. Tiba-tiba dia awak mai seperti. Ayat ni dia sambung dengan ayat yang lalu. Ayat yang lepas ni lama dah kita baca. Ada hak kita ni terlupa pada dah lama sangat. Jadi nak ingat balik, tengok baliklah ayat sebelum. Ayat sebelum ni kita nak ulang sikit, nak sambung jalan cerita. Ayat sebelum ni cerita kata Allah Ta'ala tukar qiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah ataupun ke Kaabah Allah ni lah. Allah Ta'ala tukar kiblat tu merupakan satu nikmat. Kan ayat sebelum dia sebut wali utimma ni'mati alaikum, aku nak sempurnakan nikmat. Salah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, Allah Ta'ala ubah arah kiblat. Nikmat kok mana? Pertamanya benda tu Nabi memang duk bercita-cita lah. Duk harap Allah Ta'ala tukar arah kiblat. Tu yang pertama. Yang kedua, orang Mekah pun harap kata kiblat umat Islam ni ataupun kiblat Nabi ni menghala ke arah Kaabah. Akhirnya Allah Ta'ala perintah Nabi daripada menghadap Baitul Maqdis, hala pi kok belah Kaabah ataupun kok belah Mekah lah ni. Dengan sebab Allah Ta'ala perintah tukar adalah merupakan satu nikmat yang besar, kerana benda tu sangat-sangat dicita-citakan oleh Nabi. Bila Nabi dapat kurniaan Allah lagu tu merupakan satu nikmat yang cukup besar. Pasal Kaabah dan kiblat ataupun Mekah ni adalah kampung halaman asal tempat Nabi beranak. Tu yang tuan-tuan duk pergi tengok perpustakaan rumah kelahiran Nabi itu, tempat asal Nabi duduk. Lepas tu kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, duduk pun di Mekah agak, tak jauh mana dengan rumah tu, dekat dengan tempat sa'i, belah kiri Babus Salam. Sebab tu mereka kata sunat masuk Babus Salam, sebab Nabi selalu masuklah rumah Nabi dengan Khadijah tepi tu. Dekat dengan tempat sa'i, terus pergi belah kiri Babus Salam. Jadi tempat kelahiran Nabi, tumpah darah Nabi, kecil-kecil Nabi balik depan rumah Halimatus Sa'diyah, abah tak ada, duk dengan mak, duk ronda rata lorong Mekah, meninggalkan nostalgia dan kenangan buat Nabi SAW. Kita cerita dah bila duk di rumah Halimatus Sa'diyah umur 4 tahun, 5 tahun,
bila mana berlaku malaikat mai belah dada Nabi. Anak-anak Halimatus Sa'diyah tergamam, terkejut, masuk dalam rumah panggil mak, mak. Ada orang main tangkap dek mak. Dua malaikat main pegang dek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Halimatus Sa'diyah terekam pergi masuk abang kat mak depa Halimatus Sa'diyah. Ada orang tangkap dek mak, ada orang tangkap dek mak. Halimatus Sa'diyah terpa keluar. Tengok-tengok Nabi duk bangkit dah. Bangkit, malaikat ambil Nabi, telentangkan Nabi, depa belah dada. Cerita ni semua kita dengar. Allah Ta'ala masukkan hikmah dan sebagainya, bersih jiwa Nabi. Sedangkan jiwa Nabi bersih dah. Yang ni ulama duk cerita pasal apa Allah Ta'ala bersih jiwa Nabi. Sebab nak lantik Nabi ni jadi seorang Rasul dan nak diangkat bertemu dengan Allah, nak jumpa Allah ni dia kena hati bersih. Sedangkan hati Nabi bersih dah, tak bersih pun tak apa, nak habaq kat kita. Nabi ni nak dilantik jadi Rasul, nak naik Isra' Mi'raj, nak jumpa Allah. Orang nak jumpa Allah ni hati kena clear. Sebab tu kalau semayang hati tak clear, baca Quran hati tak clear, dia takkan tinggal kesan. Baca Quran tu tujuan apa dia baca, segi depan dia akan cerita. Kadang-kadang orang salah matlamat baca Quran ni. Depan segi dia cerita, ada ayat cerita pasal antara hikmah matlamat orang baca Quran tu tujuan apa. Cuma nak habaq kata apa, tempat yang meninggalkan kenangan pada Nabi, tiba-tiba Allah Ta'ala tukar Kaabah balik tahun tu. Allah nikmat besar. Macam kita lah kerja duduk di Sabah Sarawak lama mana dah, duduk tugas jadi ketua polis ke apa ke, pengurus syarikat mana ke, lama dah duduk minta tukar balik ke tempat. Tak boleh. Tiba-tiba bila mana mak ayah di kampung ni tengah huzuk, tak ada orang jaga, pihak kerajaan hantar balik bertugas di Sungai Petani. Allah rasa nak sujud syukur. Tidak duk fikir dah duk Sabah Sarawak nak balik tengok mak ayah susah. Tiba-tiba dia hantar balik bertugas kok Sungai Petani. Dia hantar balik kok Kedah ni. Allah rasa syukur sangat-sangat. Pasal apa? Mak ayah pun uzak dah, kalau duduk jauh susah nak ulang alik balik tengok. Tiba-tiba dia hantar tukang tempat kerja balik ke kampung asal, habis meta punya sonok. Ni duk cerita nak gambarkan kata nikmat besar kepada Nabi. Banyak nostalgia dan juga sejarah dalam hidup Nabi. Balik daripada rumah Halimatus Sa'diyah, balik duk kat kampung, duk berjalan rata lorong sampai sesak pun ada. Kan kita baca kisah Maulid Nabi sesak, akhirnya jumpa dengan Abu Lahab. Yang Abu Lahab kata ni duk jalan dekat nak maghrib, dekat nak malam dah ni duk jalan apa lagi. Nabi kata Pak Ngah cek sesak. Tu dia lah berjalan jauh sangat. Abu Lahab kata jalan sorang-sorang, naik atas unta Pak Ngah nak mentak balik. Tu naik atas unta, Nabi pun naik duduk belakang. Bila naik duduk belakang, dia pukul unta dia suruh mangkit unta dia tak mau mangkit. Ni cerita ni Maulid ni almarhum Tuan Guru Haji Saleh Sik rajin cerita kisah ni. Pukul unta tak mau mangkit. Abu Lahab kata turun sat, Pak Ngah nak tengok ni pasal apa unta ni buat perangai sangat ni. Nabi turun pukul kelepak bangkit. Bangkit pula dah. Abu Lahab kata turun, nak nakan aku nak naik. Turun, Nabi pun kambat duduk belakang, piak bagi kat tengkok, tak bangkit. Ni nak kata irhasat, benda-benda pelik bagi kat Nabi sebelum dilantik jadi Nabi. Kalau lantik ini Nabi orang panggil mukjizat. Jadi sebelum dilantik jadi Nabi ni ada benda-benda pelik. Jadi pungkui tak bangkit. Lah kali duk heran pasal apa tak bangkit. Dengan takdir Tuhan ni, unta tu bercakap. Unta tu kata ada patut orang hebat tak belakang, hang duduk depan. Budak ni budak hebat, pasal apa tak belakang. Tarik Nabi tak depan, piak bagi, baru bangkit unta tu, hentak balik.
Ini di antara benar-benar pelik irhasat yang berlaku kepada Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Walaupun ada khilaf penceritaan ni daripada hadis-hadis tertentu, tetapi masyhur dalam kitab-kitab yang muktabar. Antaranya dalam kitab Berzanji, kitab Burdah, kitab Marhaban, cerita kisah binatang-binatang bertutur sebagai mukjizat dan juga irhas yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada manusia. Jadi pindah balik Kaabah ke Mekah ni satu nikmat besar, sebab di situlah kenangan-kenangan Nabi yang terindah. Yang keduanya, orang Mekah pun pakat nak jadikan Kaabah tu sebagai kiblat, kerana masyarakat jahiliah ni depa masih duk ikut ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia antara orang yang mula membina Kaabah. Sebab tu tuan-tuan, kok sebelah Zamzam Tower tu, kalau kita menghadap Zamzam Tower, luar daripada pintu Masjidil Haram, belah kanan sikit ada kawasan kedai tu, lorong kok kedai tu dipanggil Syariq Ibrahim, perkampungan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita duduk membelakangkan Masjidil Haram, Zamzam Tower, belah kanan sikit ada kedai-kedai lorong duk jual ayam, jual nasi arak. Ujung tu dia ada nama satu tempat tu, nama Syariq Ibrahim, perkampungan Nabi Ibrahim. Kona belah kanan naik tangga depa buat masjid dah, rumah Syano Bakar. Ada masjid kecil di celah-celah hotel. Tu nama Syariq Ibrahim, perkampungan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi orang yang pertama membina Kaabah ialah Nabi Ibrahim. Jadi sebahagian orang Mekah ni depa ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun depa ikut tu secara sesat pasal tak ada tok guru duk berbetul. Kan siapa pernah cerita sebelum depa tawaf Kaabah, tapi tawaf ikut depa lah sebab tak ada ustaz. Nabi Ibrahim ni wafat, tak ada ustaz duk mengajar bagi betul. Macam kita wafatnya Nabi, sahabat ada, meninggalnya para sahabat, tabi'in ada, meninggalnya tabi'in, atba'ut tabi'in ada, meninggalnya atba'ut tabi'in, imam-imam mazhab ada. Jadi ada orang duk berbetul amalan kita. Jadi masyarakat jahiliah tak ada orang duk berbetul. Akhirnya depa buat haji, depa tawaf telanjang bulat, depa lumuk kat darah kambing di Kaabah dan sebagainya, tersasar daripada ajaran yang sebenar. Tapi asal usul daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwinnya mak ayah Nabi mengikut syariat Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala pelihara sebab nak lahirkan zuriat yang bagus daripada keluarga yang bagus. Walaupun mak ayah Nabi ataupun orang-orang bagus keturunan Nabi ni tak ikut syariat Nabi, tapi Allah Ta'ala pelihara mereka masih beramal dengan ajaran Nabi Ibrahim yang betul. Tapi kebanyakan dah rosak dengan ajaran Nabi Ibrahim, mereka dah terpesong dan tersasar. Itu sedutan episod yang lalu. Nak sambung malam-malam ni. Tu baik. Kama arsalna fikum rasulan minkum, seperti barang yang kami jadi pesuruhan kepada kamu itu rasul daripada bangsa kamu. Apa arti? Saya nak ulang sekali lagi. Seperti mana dulu kami tukar Kaabah tu merupakan nikmat yang besar, begitu juga kami hantar rasul kepada hampa di kalangan hampa sendiri itu merupakan nikmat yang paling besar. Seperti mana kami ubah kiblat hari itu merupakan nikmat besar, begitu juga kami hantar pesuruh ataupun rasul di kalangan bangsa kamu tu merupakan nikmat yang besar juga. Tu baik. Pasal apa kata nikmat besar? Pasal kita ni kalau harap akal saja, tak ada rasul, tak ke mana. Pasal tu kita duk dengar ayat apa? Payah nak jaga orang ramai-ramai, kepala lain-lain. Pasal apa? Akal masing-masing dia banyak akal. Letih nak jaga kalau berdasarkan akal, sebab akal bukan sama. Akal tak sama. Sebab tu nak sempurnakan akal manusia, nak bagi sama ni, Allah Ta'ala kena tolong hantar Nabi mai tolong perbetul akal. Kalau harap akal saja, dia fikir ikut dia. Pasal tu banyak PN orang atas dunia ni, pasal ikut akal dia.
Setengah orang dia fikir lagu ni betul, padahal orang lain kata lagu tu salah. Lepas tu pakat lawan apa betul, hak ku lah betul, dia tak ada hak ni lah betul, tu pakai kan. Sebab tu kalau tak ada Nabi tolong cerita, pakat duk kata betul belaka. Tu saya selalu bagi contoh mudah. Anak kita, dia nak keluar malam, nak main motor, mak dengan abah dia beletak, dia tak apalah mak dengan ayah aku. Tak boleh langsung nak layan jiwa kita. Fikir lagu mana atau kita sekali nak seronok ke, nak keluar malam lepak dengan member, lepak sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Nak abang apa ni, kepala otak tak sama. Dia ukur hak betul tu, ukur dia. Jadi dia kata dia betul, kita pula ukur cara kita. Kalau bukan cara agama, ukur cara kita fikir seorang, duk kata kita betul. Sebab tu Nabi kena tolong cerita hak betul tu lagu mana, hak tak betul tu lagu mana, kena tolong. Kalau hak akal seorang betul, kalau tak hantar Nabi. Sebab tu di sini sebut antara nikmat besar Nabi. Berapa banyak tamadun yang mewah dan hebat, perkasa, akhirnya jahanam kerana keputusan akal. Dia fikir lagu mana, dia buat lagu tu. Cerita dah hari tu Amerika waktu apa, Bill Clinton jadi presiden. Ada apa buat keputusan dibenarkan lelaki menikah sama lelaki tu, perempuan nikah sama perempuan. Sebab apa? Sebab mereka fikir lelaki dengan perempuan bukan sama perangai. Kalau kahwin lelaki perempuan susah nak aman sebuah keluarga. Sebab tu biar menikah satu aliran kepala otak. Mereka kata betul dah tu, mereka kata betul dah lagu tu. Sebab tu mereka membenarkan, kalau cakap bahasa mudahnya, mufti-mufti mereka lah, padri-padri mereka membenarkan laki nikah laki, perempuan nikah perempuan. Pasal mereka fikir cara lagu tu betul. Nak bagi aman, kena ambil kepala otak sama, baru aman. Kalau laki dengan perempuan, laki perempuan kan fikir macam lain. Saya dengan isteri saya pun cara fikir aku lain. Dan tuan, pasangan kita di rumah cara fikir lagu lain. Nabi kata kena nikah dengan perempuan sebab apa? Nak pelengkap hak mereka tak fikir untuk kita fikir, hak kita tak boleh fikir, mereka tolong fikir terus sempurna. Syarak kata lagu tu, kita tak, otak kita buat keputusan. Sebab tu kata kena nikah laki sama laki, sebab otak fikir, laki sama laki kan fikir sama. Mereka tak payah saya kalau menikah dengan laki dengan perempuan. Perempuan cara dia fikir detail sangat. Dia kes-kes biasa pun jadi besar, senduk tak ada bunga pun tak mau. Nak cedok nasi tak selesa. Saya kawan kata, "Weh, tak ada langsung bunga-bunga renda-renda kot senduk tak ada." Kita kata hampa ni benda lagu tu pun fikir hak lagu tu nak jadi elok. Tu. Saya mula-mula dulu pun mula-mula mengaji lu fikir, payah kepala otak tak sama, laki dengan perempuan lain-lain. Lepas tu mengaji, nikah. Kita kombinasikan ilmu hak kita mengaji itu dengan keadaan kita duduk dengan bini kita, baru kita dapat jawapan, mujur ada bini ku. Kalau tidak aku tak fikir dah, bab-bab tirai ni aku tak fikir dah. Tu hak syarak kata elok lagu tu, cuma akal kata tak elok. Sebab apa? Depa benda-benda kecil pun depa fikir serius, benda-benda sikit pas dah lah sikit tanya kita pula, abang nampak lagu na? Abang tak nampak apa, gelap-gelemak lah. Dia tanya kita bukan pasien tu. Tu kita ni tanya abang dadik, awak nak beli senduk bunga merah? Nah beli. Tu duduk tanya pandangan kita pula, benda-benda kecil-kecil ni payah. Saya lah kalau benda-benda kecil ni saya tak kerti. Benda-benda kecil, benda-benda yang bagi kita kata remeh lah, benda-benda bersangkut dengan rumah tangga, sopa nak pusing kok tu, nak pusing kok ni. Saya ni pun banyak kali tukar dah ni, pusing sana pusing sini. Tu depa kata tak boleh, kena banyak kali tukar. Kita boleh duduk, kalau saya lah, kalau duduk tentu sofa, tak usah duduk tukar lah. Banyak kerja, banyak lagi nak buat. Nak pergi Masjid Karim apa lagi tu, nak ambak kenduri anak kita, nak masuk universiti buat kenduri kesyukuran, banyak kerja lagi. Hang duduk kira angkat sopa. Tu rupa-rupanya motivator kata kita nak dapat satu ketenangan dalam rumah kita, kita mesti kena ubah kedudukan rumah kita tu. Pakar motivasi hebat tu. Kita kata patut pun tengok bini ku syok tak pergi mana, duduk di rumah ya. Dia tak bosan. Aku seminggu tak keluar bosan dah. Pasal apa? Keadaan rumah tak tukar langsung.
Tu nak kata akal saja pakat ta'rif dan definisi benda ikut berasa. Tu sebab tu antara salah satu nikmat ni Allah Taala hantar nabi tolong ajak cara nak fikir dengan cara yang betul. Baik, kita sambung lagi. Tok Rusia kata baca kitab bagi banyak orang dengar, jangan duk syarah sendiri. Kalau syarah sendiri maksudnya orang dengar yang hang, tak dengar yang kitab. Tadi pun banyak tu duk cerita tu, dah sambung kitab balik. Baik. Seperti barang yang kami jadi pesuruhan kepada kamu itu rasul daripada bangsa kamu. Satu nikmat. Hai orang Arab. Ni Allah Ta'ala khitab, ayat ni turun kepada bangsa Arab lah, suruh bersyukur dengan kedatangan Nabi. Nabi mana ni? Pesuruh mana ni? Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pilih Nabi dekat orang Arab ni di kalangan kamu. Allah Ta'ala kata. Pertamanya tuan kita hurailah, di kalangan kamu tu maksud bangsa kamu. Tapi dalam kitab tafsir lain dia cerita di kalangan kamu ni dengan makna yang pertama bangsa kamu, yang kedua dengan makna manusia seperti kamu. Tu kata rasul di kalangan kamu, yang pertamanya maksud rasul di kalangan kamu tu pertamanya bangsa kamu sendiri iaitu Arab, yang keduanya di kalangan manusia macam kamu. Nikmat nikmat ke mana tuan-tuan? Ni kita nak tadabbur. Kalau Allah Ta'ala pilih rasul tu malaikat, dia jadi azab balik kat kita. Pasal apa azab? Macam mana kita nak menikah mengikut sunnah, sedangkan Nabi kita malaikat tu tak nikah. Kita nak tiru menikah ikut sunnah guna. Letih tu. Dah Nabi kita malaikat tu tak nikah. Kita nak kena nikah. Nak kena nikah, minta maaf lah noh. Pasal fitrah kita nak kena nikah. Dah bila mana nikah, nak kena duduk sekali pula. Kalau duduk tak sekali, lepas nikah pergi kerusuh mana 6 hari, dia pegang dinding pun nampak tak sama dinding. Main ngaduk joh dengan bini baru nikah. Lepas 3 hari kena pergi kerusus sebulan, ataupun kena outstation pergi mana-mana atas tugas. Duduk kok kotar mana. Duduk di hotel pun pegang dinding pun tak licin lah, pasal berkerutu dinding pun. Pasal apa? Duduk jauh dengan bini. Tiba-tiba Tuhan lantik malaikat lantik rasul ni di kalangan malaikat tak nikah. Kita tak tahu nak nikah mengikut sunnah tu lagu mana. Lepas tu kalau kita menikah pun kita tak tahu nak jalinkan hubungan kelamin dengan bini kita tu lagu mana. Sebab Nabi kita tak nikah. Kalau malaikat lah, Nabi kita tak nikah. Kita tak tahu nak jalinkan hubungan mengikut sunnah, mengikut agama, mengikut syarak tu lagu mana, kita tak tahu. Terada Nabi pun orang jalinkan hubungan kelamin ikut berasa. Kadang-kadang nikah sampai dua sekali, tidak sekali. Dia kata bini saya ustaz, bini saya pun ada patang larang tu. Macam kita buat bini kita tu, bini kita bukan boleh duk tunjuk perbuatan romantik depan khalayak ramai, hukum dia haram. Duk cium hak jenis menggairahkan ke depan orang tu, hukum dia haram. Walaupun bini kita, bini hang ni hang boleh guna waktu dia dengan hang, buatlah lagu mana pun depan orang, dia ada tindak tanduk yang boleh buat yang tidak menggairahkan orang lain. Tu bini salam cium tangan suami ke apa depan orang, tak apa lagi. Ni bercumbu-cumbuan yang menggairahkan orang, haram. Walaupun bini saya saya halal dah, saya dengan akad hantar mana atas lah. Tu yang saya nak kata tadi. Kalau ikut akal, dia kata tak apa dah, sebab bini dia bercumbuan ke buat benda-benda yang pendahuluan jima'. Dia tak jima' pun depan orang, buat pendahuluan jima' depan orang. Dia ukur kata bini aku ikut suka aku. Tak. Nabi kata pendahuluan jima' yang menggairahkan tak boleh depan orang. Tu nak kata nikmat besar. Kalau tak ada rasul, jahanam kita. Pakai duk ikut otak kita. Kalau ada Quran sekalipun rasul tak ada, kita menafsirkan Quran otak ke? Nabi tak ajak. Walaupun ada Quran. Sebab tu ayat ni Tuhan sebut nikmat paling besar Allah Ta'ala hantar rasul. Tidak semua ikut kepala kita. Termasuk contoh macam sat-sat.
macam sak-sak. Dan kita buat contoh duk berlaku. Dia madu lah kali tidak sekali, dia kata dua-dua bini saya. Tidak maksud tidak tu tuan-tuan faham no? Jalin hubungan pasangan satu bilik. Dia kata madu saya tu. Dalam fiqh ulama istinbat daripada hadis, berasingan bilik ketika mana jalinkan hubungan kelamin kalau duk umrah sekali pun dengan pasangan kita ataupun dengan para isteri. Itu semua kita tahu dah. Ni dia goreng sekali ya. Dia tak bini saya kan bini orang lah. Tu dia ukur, dia tafsir mengikut akal. Sebab tu kena ada Nabi. Jadi saya duk cerita malam ni pada perkataan minkum. Allah Ta'ala utuskan Nabi di kalangan kamu. Kitab tafsir Nurul Ihsan dia hurai di kalangan kamu tu ialah di kalangan bangsa kamu. Ni maksud tu. Kalau Allah Ta'ala ambil Nabi ni di kalangan orang Jepun pergi hantar kepada orang Arab, letih. Terang Arab sama Arab, Melayu sama Melayu pun kadang-kadang tak masuk siaran, channel tak belaga. Kalau hantar Nabi di kalangan Jepun ni contoh lah, nak habaq kata nikmat, Allah Ta'ala hantar di kalangan bangsa yang sama dengan masyarakat Arab, iaitulah bangsa Arab. Yang kedua, dalam kitab tafsir lain lah sebut kata hantar Nabi di kalangan kamu ni di kalangan manusia seperti kamu. Nikmat besar. Sebab kalau hantar Rasul di kalangan malaikat, azab macam duk abang tadi panjang, azab sungguh, cukup azab. Kita nak makan ikut sunnah lah guna. Sebab Rasul di kalangan malaikat ni mereka tak makan. Macam mana cara kita nak pegang makanan, nak sumat nasi, nak kunyah berapa kali, malaikat tak makan. Lepas tu pakat makan ikut dan. Macam hubungan suami isteri tadi, pakat buat hubungan ikut dan. Macam kambing, lautan kelapa sawit pun jadi, lautan kopi pun jadi, depan orang pun tak ada masalah. Macam sat-sat lah. Bini dia bercumbu-cumbuan, buat tindakan-tindakan yang menggairahkan orang lain, menyentuh syahwat orang yang melihat. Dia duk berasa tak apa. Tu kata hantar Rasul di kalangan kamu. Pertama dalam kitab kita baca ni dia hurai di kalangan bangsa kamu, bahasa Arab. Kitab tafsir yang hurai di kalangan kamu tu juga dengan makna di kalangan manusia seperti kamu. Dan kitab tafsir lain juga menghurai di kalangan kamu tu ialah di kalangan orang yang satu tempat dengan kamu. Tu kitab tafsir lain lah. Kitab tafsir kita ni, hak kita pegang malam ni, dia hurai satu di kalangan bangsa kamu. Ada kitab-kitab tafsir lain hurai di kalangan kamu tu dengan maksud di kalangan orang yang sama, hampa orang, Rasul pun orang. Ada kitab tafsir lain hurai di kalangan kamu tu ialah orang tempatan ataupun orang yang kamu kenal di kalangan kamu. Tu Nabi duduk di kampung tu, duduk di Mekah, masyarakat Mekah pun kenal adik-beradik Nabi. Abu Lahab adik-beradik Nabi, dan beberapa orang yang lain adik-beradik, kenal sungguh. Tapi dia boleh ikutlah Nabi akhirnya. Sebab Nabi ni walaupun baginda ni di kalangan orang tempatan, tapi baginda mempunyai akhlak yang begitu luhur sehingga orang terpengaruh dengan akhlak tersebut. Ini ulama-ulama dalam ilmu dakwah dia kata antara pengajaran nak habaq kat kita dalam dakwah ni, kena ambil orang tempatan untuk berdakwah, dan orang tempatan tu yang ada akhlak, orang minat nak ikut. Tapi kalau orang tempatan yang tak ada akhlak, orang tak minat ikut lah. Sebab tu ulama-ulama kata pendakwah ni dia kena ada akhlak. Kalau tak ada akhlak, jangan jadi pendakwah, dia kena jadi mad'u. Mad'u ni dia kena mengaji lagi. Tu macam saya ni kena mengaji lagi lah. Sebab akhlak tak sempurna, akhlak tak sempurna, kena mengaji lagi saya ni. Jadi ulama-ulama dalam ilmu bidang dakwah dia kata pendakwah ni dia mesti mempunyai akhlak yang luhur, seperti mana Nabi tu orang semua kenal sebelum lantik jadi Nabi, semua kenal kata Nabi Al-Amin.
Akhirnya orang boleh terima Islam walaupun tentangan awal itu teruk. Akhirnya orang terima tak? Pasal melihat kepada keluhuran pribadi. Sebab tu Allah Ta'ala lantik Nabi di kalangan minkum, di kalangan kamu. Tafsir kita baca malam ni, di kalangan kamu dengan maksud satu bangsa dengan kamu, Arab sama Arab. Dalam kitab tafsir lain kata minkum, iaitulah sejenis manusia yang sama dengan kamu. Dalam kitab tafsir lain lagi kata minkum, di kalangan kamu tu maksudnya orang tempatan yang kamu kenal. Jadi ulama dakwah kata pendakwah ni dia nak didik masyarakat nak jadi bagus, dia mesti pendakwah ni orang tempatan yang ada akhlak yang luhur. Akhirnya orang akan terpesona. Sebab apa? Sebab orang tak kenal ni, tak diketahui latar belakang dia, tak kenal perwatakan dia. Orang boleh dengar kata-kata dia, tapi orang kan pertimbangkan dulu. Betul tak ustaz ni kata tu? Dia buat lagu tu tau. Kalau abang kat kita lagu tu. No, contohlah saya abang kata tuan-tuan, kalau orang buat jahat tak mana pun kat kita, kita jangan balas jahat tuan-tuan, kita balas baik. Itu sunnah Rasulullah. Tuan-tuan kata Ustaz Naim pun kalau orang cekah dia nak cekah balik tak tahu. Pandai duk syarah Sebab tuan-tuan tak kenal latar belakang saya. Tu sebahagian orang dia akan pertimbangkan perkataan orang pendakwah yang tak dikenali latar belakang. Tu. Sebab tu ulama dakwah kata di antara cara berkesan walaupun ada halangan dan tentangan, akhirnya orang akan terpengaruh juga disebabkan keluhuran budi pekerti, dakwah mulut dia disertai dengan tindak tanduk yang ini membuatkan orang akan tunduk dan akhirnya tidak ada hujah untuk berhujah depan Nabi. Itu minkum, nikmat tu. Kalau tak ambil di kalangan satu bangsa, masalah. Kau tak ambil di kalangan manusia seperti mana masyarakat Arab, masalah. Jadi azab bukan nikmat lah. Kok mana duk cerita panjang dah tadi ni. Kalau Nabi itu bukan manusia, Nabi itu malaikat ataupun jin, letih kita. Tu letih. Kita nak kena buat ibadat, nak pergi masjid jalan kaki, nak buat kerja letih, cari nafkah letih. Kalau Nabi itu jin, jin boleh terbang. Kita kata senang banyak Rasul, dia terbang, kita jalan kaki. Dia buat kerja, Tuhan bagi kuasa banyak. Malaikat Tuhan bagi kuasa. Jadi azab letih kat kita sebab kita nak kena tiru orang yang power dia berbeza dengan kita. Tu jadi azab. Sebab tu Allah Ta'ala hantar nikmat besar Rasul ni di kalangan kamu, iaitulah manusia macam kamu. Jadi nikmat buat kita. Kalau hantar Rasul di kalangan malaikat, sengsara kita. Sebab semua benda nak kena ikut Rasul. Rasul tu malaikat, dia tak kena makan 10 tahun tak makan, tak apa. Kita sehari tak makan pun lembek dah. Nak kena ikut sunnah Rasul. Rebah tu gulin tu. Tu nak cerita, nak tadabbur ayat malam ni nak bagi rasa kata mujuk Tuhan lantik Rasul tu orang. Kalau lantik malaikat lah jenuh kita malam ni. Jenuh. Malaikat pula mengaji. Ada sebahagian malaikat duduk dalam majlis ilmu ni, setiap halaqah dia akan berpindah ke halaqah ni, berpindah ke halaqah ni. Kalau 1000 tahun dia berpindah, 1000 tahun dia duduk mengaji. Kita mengaji sejam pun tak larat duduk tengok jam. Malaikat ngaji 1000 tahun, habis halaqah ni berpindah ke halaqah ni, habis halaqah ni berpindah ke halaqah ni. Orang duduk mengaji. Dia antara malaikat yang mengiringi penuntut ilmu. Dia tak berhenti. Dah halaqah ni sentiasa wujud. Malam kita di sini, siang negara lain. Mereka mengaji siang sana, kita tidur di Malaysia. Negara lain orang duk mengaji. Sentiasa memantau halaqah zikir. Kalaulah mereka ni jadi malaikat, jadi Nabi, kita nak tiru mengikut sunnah menuntut ilmu tu, kena duduk sampai 2 tahun tak pergi mana. Azab sungguh kita. Sebab tu Allah Ta'ala pilih Rasul tu orang ada sifat sama dengan kita. Ni merupakan nikmat yang cukup besar. Kita sambung. Katanya lagi, tujuan apa Allah Ta'ala hantar Nabi yang merupakan nikmat kat kita ni? Yatslu alaikum ayatina, membaca ia Nabi atas kamu
akan segala ayat-ayat kami. Tu tugas Nabi yang kata nikmat kat kita tu. Allah Ta'ala hantar Quran, Allah Ta'ala hantar Nabi. Nabi tu yang tolong baca hurai biar kita kerti Quran. Tu ni yang kata nikmat ni. Sebab tu saya kata awal tadi, kalau Allah Ta'ala hantar Quran, ya tak hantar Nabi, Quran ni pakai hurai ikut kita. Sebab tak ada garis panduan. Siapa yang tolong hurai? Tak ada. Jadi pakai hurai. Sebab tu tuan-tuan dengar ajaran-ajaran sesat terhadap hadis. Mereka pakai hadis tapi sesat agak. Kerana duk hurai ikut masing-masing. Innamal a'malu bin niyat. Hanya sahaja amalan itu dengan niat. Dia pakai niat buat tak. Pasal hadis tu kata nak buat amalan dengan niatnya. Lah kali semayang pakai niat. Sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala cakotiau satu duk faham cakotiau. Entah tak semayang maghrib semayang dah. Bila sat-sat niat dah. Dia pegang hadis juga. Sebab hadis ni pakat duk hurai ikut masing-masing. Dia tak hurai mengikut Nabi dan sahabat hurai. Tu. Dia tak ikut sahabat hurai maksud lagu mana, tabi'in hurai maksud lagu mana, imam mazhab hurai maksud lagu mana. Dia tak ikut. Dia ikut dia. Dia kena tengok kat imam-imam hurai lagu mana. Di atas mazhab ni dia hurai macam ni, kita berpegang dengan mazhab ni, kita pegang lagu tu. Di atas mazhab ni hurai lagu ni, kita pegang mazhab tu, kita pegang lagu tu. Tu. Kalau hurai masing-masing, dia jadi azab dalam nak melaksanakan tuntutan agama. Tu baik. Loceng bunyi lah. Jadi antara nikmat utuh Nabi ni bukan Nabi tu nikmat dah. Yang seterusnya menjadi nikmat, Nabi buat apa? Membaca ia atas kamu akan segala ayat kami. Tugas Nabi baca. Tuan-tuan, kalau kita mengaji sikit bahasa Arab, biasa mengaji sekolah Arab ke dulu, yatlu tu orang panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni ialah kata kerja yang menunjuk kata sedang dan sentiasa. Bahasa orang putih saya ingat sikit-sikit orang panggil apa? Present tense. Tu. Past tense tu masa telah lalu. Present tense tu sedang dan akan sentiasa berlaku. Apa saya nak total sini? Nak habaq kata antara tugas Nabi yang merupakan nikmat buat kita ni, Nabi sentiasa membaca ayat-ayat ni kepada manusia. Waktu zaman Nabi lah. Sentiasa membaca dengan maksud Nabi tidak pernah jemu menyampaikan risalah Islam. Lepas tu nak ajak apa kita malam ni? Nak ajak kita kalau kita nak menyampaikan mesej dakwah pun jangan ikut perian dan semangat. Kena sentiasa. Ada benda tak apa nak clear lagi, kita nasihat. Ada benda tak apa nak clear lagi, kita nasihat. Nasihat banyak cara. Dengan cara kita menggunakan orang lain suruh nasihat pun dipanggil kita nasihat. Menggunakan dengan perbuatan, menggunakan peristiwa, menggunakan keadaan. Tu. Nak kena belajar enggak cara nasihat seperti Man Hasan wal Husain. Dia pun ambil uduk, dia tengok ada seorang pakcik ni ambil uduk tak sempurna. Dia nak tegur, takut pakcik ni kata budak himusan pandai tegur aku boh nampak tak. Mengaji pun 3 hari, kelas kafar pun belum tentu lulus tak lulus duk tegur aku. Tu. Akhirnya tuan-tuan kita pernah dengar kisah ni. Akhirnya dia kata Wan boleh tengok ada cek nak ambil yang semayang. Sebab cek tak tahu lagu mana nak ambil yang semayang. Tok Wan ni kata, tu kah? Tak belajar kah? Belajar tapi tak mahir lagi. Tak ambil Tok Wan tengok. Dia pun basuh muka dengan cara sempurna, basuh tangan dengan cara sempurna, menyelati, basuh ulang 3 kali apa semua. Sampai habis itu baru Tok Wan tu kata, alamak, budak ni tengok aku ambil tadi tak betul buat tau. Sebab dia basuh tak sama dengan budak kafar saat-saat ni. Tu dia antara bentuk nasihat. Sebab tu bentuk nasihat ni kita kena belajar dan pergi kerusuh kak, termasuk saya. Sebab tu kadang-kadang saya duk dengar motivasi. Motivator yang pandai menyampaikan dakwah, kita pun duk belajar enggak, duk dengar lah YouTube lah apalah. Dengar enggak cara dia. Cara nak tegur adik-beradik lah rumah, tak mau cakap takut marah, pasang CD sudahlah.
di ruang tamu tu ceramah Ustaz Syamsuri cerita hukum pasal apa, hukum yang duk jadi dalam keluarga kita lah. Datuk Ustaz Syamsuri bagi ceramah, bagi kita buat lena dalam bilik, bagi depa pakat minyak. Itu di antara cara nasihat. Panjang lagi tuan-tuan ayat ni, kita akan sambung pula lah lepas ni insya-Allah. Tuan-tuan tolong tanda sak pada kata yatslu alaikum ayatina wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.